Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid cikgu? Okey, hari ini kita sambung belajar bahasa Melayu. Okey, kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna takwil. Alhamdulillah. Okey, hari ini hari Jumaat 27 Ogos. Okey, kita sambung pelajaran kita. Hari ini kita nak buat latihan ya, pemahaman tata bahasa dan penulisan. Okey. Bagi yang ada printer boleh print boleh cetak. Kalau ada mesin pencetak, kalau tak ada salin di dalam buku BM2 buku BM2 buku garis 1 Okey. Okey, ni latihan yang pertama ya. Kita tengok yang tak ada printer boleh salin gambar tak perlu lukis lah. Gambar tak perlu lukis. Okey, kita tengok pantun dua kerat ni Okey. Jawapan ada di sebelah kanan Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak apa? Kamu tengok perkataan di belakang ayat yang pertama tu, yang di atas sekali tu, perkataan yang di belakang sekali, yang di akhir sekali tu ialah garam. So bunyi dia ram ataupun am. Ada tak jawapan yang belakang dia A dan M? Tengok. Ya, ada yang baris kedua tu ragam. So garam, ragam. Hampir sama bunyi dia, garam dengan ragam. So cikgu baca lagi sekali Banyak udang, banyak garam. Banyak orang, banyak ragam. Banyak ragam ni maksudnya banyaklah perangainya. Lagi ramai murid satu amal ni, lagi ramailah ragamnya, lagi banyak ragamnya. Ada yang suka menangis, ada yang suka menjerit, ada yang suka berlari, tak boleh duduk diam. Itu masuk banyak ragam. Okey, yang kedua, sebab pulut santan binasa. Sebab mulut badan binasa juga. Jawapan perkataan yang akhir sekali binasa. So jawapan yang baris kedua tu pun binasa. Binasa apa maksud binasa? Binasa tu maksudnya musnah lah, rosak Okey. Yang ketiga, sudah gaharu cendana pula. Sudah tahu bertanya pula. Okey, pula dan pula dua kali pula. Okey, nombor 4, pinggan tak retak, nasi tak dingin. Orang tak hendak, kami tak ingin. Tu maksud dia. Kalau orang tak nak kat cikgu, cikgu pun tak ingin. Macam itulah maksud dia. Dingin, apa maksud dingin? Dingin tu maksudnya sejuk lah. Nasi tak dingin, nasi tak sejuk. Yang kelima, paku dulang, paku serpih. Mengata orang, dia yang lebih. Dia mengata orang, dia rupanya yang lebih sebenarnya. Tu maksud dia. Dahulu parang, sekarang besi. Dahulu sayang, sekarang apa jawapan yang tak cikgu baca lagi. Itulah jawapan dia. Dahulu sayang, sekarang apa? Okey, tengok latihan yang kedua. Lengkapkan kata majmuk berdasarkan gambar. Apa maksud kata majmuk? Majmuk ni maksudnya berbilang lah, berbilang. Macam negara kita Malaysia ni terdiri daripada berbilang kaum. Masyarakat majmuk, dia panggil masyarakat majmuk, berbilang kaum lah. So kata majmuk, kata yang berbilang, maksudnya lebih daripada satu perkataan. Dia dua perkataan yang berbeza tapi boleh digabungkan jadi benda lain. Contoh yang pertama, apa dia? Takkan dah tahu kot. Bola, sepak. So bola tu lain, sepak tu lain. Sepak ni adalah perbuatan.
Kalau kita gabungkan dia jadi benda lah, benda bola sepak, bukan bola jaring, bukan bola baling, bola sepak. So dua perkataan digabungkan dipanggil kata majmuk. Okey, gambar yang kedua, apa raya? Hari raya ke tu? Balai raya, hantu raya. Itu ialah lebuh raya ataupun jalan raya. Lebuh raya lah lebih sesuai. Lebuh raya maksudnya lebuh yang besar ya. Yang ketiga, apa tangan? Senang sangat jam tangan. Macam mana je jam? J-A-M, jam tangan. Okey, yang keempat, emas. Apa emas? Ya, ikan emas. Nombor 5, bunga mawar. Macam mana je bunga? B-U-N-G-A, bunga mawar. Okey, yang keenam, apa mata? Cahaya mata? Bukan cermin mata. Atau dia ada nama lain selain daripada cermin mata. Kita boleh sebut apa lagi? Kaca mata. Benda yang sama, cermin mata atau kaca mata. Sama Okey, ni latihan yang kedua. Tengok latihan seterusnya. Okey, isi tempat kosong dengan diftong atau vokal berganding yang betul. Apa itu diftong? Diftong ni macam sama juga macam vokal berganding, iaitu vokal, dua huruf vokal yang sebelah-sebelah, rapat-rapat. Tengok jawapan tu. A dan U. A tu vokal, U pun vokal. So dia berganding bersama, duduk bersama sebelah-sebelah. Tu maksudnya vokal berganding ataupun diftong Okey, dia ada beza diftong dengan vokal berganding ni. Tapi yang samanya ialah dia huruf, dua-dua mesti huruf vokal Dua-dua mesti huruf vokal. A, U, au, O, I, oi, U, A, wa, A, I apa tu aku pun tak nampak. I, O I, O, io, I, A, ia. Okey. Senang sangat. Cikgu rasa tak perlulah cikgu nak ajar benda ni, senang sangat Okey, cuma cikgu sebut jawapan yang pertama ialah piano. Ia. So tambah dua huruf di tengah-tengah tu, piano. Yang kedua tu burung apa tu? Bangau. Cari jawapan dia Yang ketiga apa tu? Tuala. Keempat, buaya Tuala, buaya. Yang kelima, gitar ke tu? Ni bukan gitar, apa dia? Biola. Biola. Yang keenam, enam senang sangat, daun. Ketujuh, apa tu? Benda yang boleh dimakan, ada dijual di pasar malam, pasar minggu ada jual. Apa ni? Ni kuih kuih cakoi. Cakoi. Yang ke-8 ialah serunai. Alat tiupan yang diperbuat daripada buluh dipanggil serunai. Okey, latihan seterusnya. Ada tak latihan? Okey, ada. Gabungkan suku kata yang diberi untuk membentuk ayat yang lengkap. Okey, dia asing-asingkan suku kata tu. Kamu kena gabungkan jadi perkataan dan jadikan ayat. Okey. Mula-mula gabungkan jadi perkataan. Kemudian dah jadi perkataan, dijadikan ayat yang lengkap. So kamu terus tulis jawapannya. Tulis rapat-rapat. Saya suka apple. So kamu gabungkan dua suku kata jadi satu perkataan. Contoh saya. So tulis rapat-rapat. Okey, untuk bila kita mulakan ayat mesti huruf besar saya S. Saya suka apple. Antara perkataan saya dan suka tu jarak dan juga suka dan apple pun jarak. Saya kena rapat lah. Suka pun rapat, apple pun rapat. Okey. Yang kedua, bayi minum susu. Okey, kamu gabungkan jadi perkataan.
Ketiga, robot abang patah. Keempat, baju itu cantik. Kelima, adik suka melukis. Okey, melukis tu satu perkataan, 3 suku kata melukis. Okey, senang sangat latihan ni. Tulis dengan cantik tulis dengan cantik. Pastikan huruf Y, huruf P, huruf G, ada tak G? Ada G di bawah garisan bawah garisan, jangan atas garisan sebab dia huruf kecil huruf kecil dia mesti ada ekor ni mesti bawah garisan. Kalau contoh huruf P, apple, P, kamu ekor dia ataupun kaki dia kamu letak atas garisan, dia jadi huruf besar. Kaki dia mesti bawah garisan baru dia jadi huruf kecil. Okey. Sebab tu ada gunanya garisan tu. Itu gunanya garisan. Okey, kamu tulis barisan atas dulu, tak muat baru sambung di bawah. 2 baris tu. Okey, habis latihan ini, tengok latihan seterusnya. Okey, tulis ayat berdasarkan gambar yang diberi. Okey, senang sangat ni. Cuma cikgu nak tengok tulisan kamu kemas dah lama dah sekarang dah bulan berapa bulan 8. Okey, maknanya kalau sekolah dah 8 bulan dah kamu bersekolah so banyakkan latihan menulis banyakkan latihan menulis supaya tulisan kamu tu lebih cantik dan kemas. Okey, cikgu baca jawapan di atas dulu. Azman mandi menggunakan sabun. Okey, tulis cantik-cantik. Pastikan huruf besar dan huruf kecil dan juga noktah, titik di akhir ayat mesti ada titik noktah. Di permulaan ayat perkataan yang pertama tu mesti huruf besar. Okey. Ikut saja jawapan yang di atas tu, jangan dia tulis A besar kamu tulis A kecil, dia tulis M kecil kamu tulis M besar. Ikut saja, tiru saja Okey, nombor 1 dah ada dah. Azman mandi menggunakan sabun. Itu gambar yang pertama. Okey, jawapan kedua. Anik sikat rambut sebelum ke sekolah. Tu gambar nombor berapa? Dia sikat rambut. Okey, yang ketiga. Siupin gosok gigi 2 kali sehari. Mana gambar gosok gigi? Yang keempat. Raju basuh tangan sebelum makan. Mana dia basuh tangan? Okey, cari gambar dia dan tulis di situ jawapannya. Dan akhir sekali, Lili memotong kuku supaya kelihatan kemas. Gambar yang keberapa? Tengok. Okey, tak ada masalah ni. Cuma cikgu nak tengok tulisan tu kemas, cantik. Okey. Ekor mesti bawah garisan kaki dia mesti bawah garisan. Kalau atas garisan dia jadi huruf besar, dan pastikan huruf besar, huruf kecil tak salah, dan juga akhir ayat mesti ada noktah. Dia ada buat 2 garisan, maksudnya kamu tulis garisan di atas dulu, tak muat sambung di bawah Jangan tulis tengah-tengah garisan tu. Antara 2 garisan, jangan tulis antara 2 garisan tu, nanti memang tak muat lah. Kamu tulis atas baris atas dan juga baris yang kedua tu kalau tak muat. Okey. Okey, ni latihan yang terakhir cikgu rasa. Okey, lengkapkan peta dakap dengan peralatan yang perlu ada di rumah idaman kamu. Apa maksud rumah idaman? Maksudnya rumah yang kita nak lah. Belum tentu dapat lagi. Yang kita nak macam mana? Tak naklah duduk dekat rumah sekarang. Panas, kecil. Kalau boleh nak duduk rumah yang sejuk. Suasana nyaman. Kalau boleh belakang rumah ada sungai, contohnya lah. Okey, ni rumah idaman saya. Ada 3 ruang di situ dia tulis ruang tamu, dapur dan juga bilik tidur. Apa maksud ruang tamu? Ruang tamu ni lah ruang di hadapan. Bila tetamu datang, dia terus duduk di bahagian ruang tamu lah. Takkan tetamu datang terus pergi ke dapur. Tak kena lah. Tu tak tahu cara adab adab ziarah. Bila kita pergi rumah orang, kita ziarah rumah orang, dia ada adab dia adab dia. Jangan terus sampai rumah, Assalamualaikum, terus pergi dapur. Assalamualaikum, terus pergi bilik tidur. Tak boleh. Okey.
Bilik tidur ni tak boleh masuk sebenarnya. Bilik tidur ibu dan ayah dilarang anak-anak masuk. Tak boleh sebenarnya. Tu kena belajar tu. Adab. Okey, yang pertama, apa benda yang ada di ruang tamu ni? Ada empat baris tu, maksudnya 4 jawapan lah. Ingat balik. Tengok di ruang tamu rumah kamu, apa 4 benda yang ada di ruang tamu. Biasanya ada apalah? Mestilah ada. Kalau tamu datang nak duduk mana? Mestilah duduk di sofa. Okey. Kemudian di ruang tamu ada apa lagi? Mungkin ada rak. Rak buku. Ada buku. Ada rak TV. Ada television. Jangan tulis TV tulis penuh television Okey. Di ruang dapur ada 4 benda yang 4 peralatan 4 benda atau 4 peralatan yang ada di dapur. Dapur lagi banyak kan. Macam-macam ada kat dapur. Apa dia? Peti sejuk, dapur gas, tong gas, kuali, semua periuk belanga semua ada kat situ. Macam-macam boleh tulis tu. Bilik tidur, apa ada di bilik tidur kamu? Cikgu tak nak bagi jawapan lah. Kamu tulis sendiri. Kalau tak tahu, masuk bilik tidur kamu, cari 4 benda yang ada dalam bilik tidur kamu, tulis apa dia. Okey, senang sangat ni. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Tolong siapkan sama ada kamu print, cetak dengan mesin cetak, dah siap ambil gambar, hantar pada cikgu WhatsApp personal Kemudian masukkan kertas yang kamu cetak itu ke dalam fail fail bahasa Melayu. Kalau tak ada mesin cetak, kamu salin di dalam buku tulis, buku BM2 Cikgu ingatkan lagi salin dalam buku BM2. Okey, cikgu harap semua murid dapat buat 4 latihan, tak banyak ni, 4 latihan Cikgu bagi macam ni supaya kamu berlatih menulis Kalau guna buku aktiviti tu menulis juga tapi tak banyak. Okey, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.